Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melaka Kemaju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Hadirin serta sidang Dewan yang dikasihi, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnianya. Maka pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia peringkat kebangsaan bagi tahun 2023 dapat dilaksanakan pada hari ini. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti. Dari seluruh negeri tuan-puan datang, kami di Melaka sudi menanti. Sebelum itu, kita saksikan video yang akan dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Peraturan perbahasan. Ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya mengingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa bersidang. Pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh pribadi seseorang adalah dilarang. Pembahas juga dilarang menampilkan tingkah laku yang menyentuh sensitiviti orang lain dan bahasa kasar yang bertentangan dengan etika seseorang pembahas berhemah. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mengukuhkan hujah adalah dilarang sama sekali. Unsur provokasi dan prejudis yang menyentuh pelbagai pihak dalam pertandingan atau di luar pertandingan juga dilarang sama sekali. Penggunaan perkataan yang membawa konotasi negatif dan menghina seseorang daripada aspek fizikal, warna kulit, rupa paras, keturunan, agama dan jantina juga dilarang. Sebarang rakaman, sama ada dalam bentuk video atau digital yang lain, adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kedua, semua pembahas akan diberikan masa selama 8 minit untuk menyampaikan hujah masing-masing. Ketiga, selepas 3 orang pembahas setiap pasukan berhujah, pembahas keempat pasukan kerajaan akan memilih juri untuk mendapatkan soalan spontan bagi memulakan sesi bahas terbuka. Tempoh masa persediaan yang diperuntukkan adalah selama 1 minit dan 4 minit untuk menjawab soalan yang diajukan. Juri yang telah dipilih oleh pembahas keempat pasukan kerajaan tidak boleh dipilih lagi oleh pembahas keempat pasukan pembangkang. Juri akan mengulang soalan sebanyak 2 kali sahaja. Keempat, izin laluan hanya dibenarkan selepas minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit pertama. Loceng akan dibunyikan sekali lagi pada akhir minit ketujuh. Dan loceng akan dibunyikan sebanyak 2 kali apabila tamat minit ke-8. Semasa pembahas sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan sambil mengangkat tangan. Izin laluan adalah dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan atau pembetulan. 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Sekiranya pembahas yang sedang menyampaikan hujah ingin memberikan laluan, pembahas boleh terus memberikan laluan dengan memberi respon sama ada memberi atau tidak memberi izin laluan kepada pihak lawan. Izin laluan haruslah padat dan bernas, tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Pembahas keempat hanya boleh menerima 1 sahaja izin laluan semasa sesi bahas terbuka dan boleh membuat izin laluan sepanjang sesi perbahasan. Kelima, pembahas keempat daripada pasukan pembangkang akan memulakan sesi penggulungan dalam tempoh 4 minit dan kemudian diikuti dengan pembahas keempat pasukan kerajaan. Dan keenam, pembahas boleh berbahas mengikut kesesuaian dan keselesaan masing-masing. Sidang Dewan, sedikit peringatan yang perlu diambil cadang, iaitu yang pertama, sesi perbahasan akan diberhentikan seketika sekiranya rakaman mengalami masalah teknikal. Kedua, peserta perbahasan yang ingin membuat izin laluan diminta untuk menggunakan pembesar suara untuk kelancaran proses rakaman. Dan yang terakhir,
Penonton dilarang sama sekali untuk membuat rakaman video. Tanpa membuang masa, majlis diserahkan kepada Yang di-Pertua Dewan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam sidang Dewan pada sesi kali ini. Selamat datang ke pusingan saringan pertandingan bahas guru Piala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia tahun 2023. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, sebelum Dewan yang mulia ini membuka gelanggang perbahasan, saya memperkenalkan ahli-ahli Dewan. Saya Fatin Sakinah binti Mohamed Zamhuri memegang amanah sebagai Yang di-Pertua Dewan yang akan mengendalikan persidangan ini. Turut bersama kita adalah Puan Reni Azrina binti Abdul Rahman selaku penjaga masa. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan ini. Saya mulakan dengan pasukan pihak kerajaan yang mewakili negeri Kedah, terdiri daripada Yang Amat Berhormat Muhammad Farhan bin Abdullah, merangkap Perdana Menteri, Yang Berhormat Dr. Saharah binti Abdullah sebagai Menteri Kedua, Yang Berhormat Nur Hayati binti Idris bertindak sebagai Menteri Ketiga, Yang Berhormat Nur Azian binti Abdullah selaku Menteri Keempat, dan Yang Berhormat Heman Ganesh anak lelaki Karunagaran selaku Pembahas Simpanan. Seterusnya, pasukan pihak pembangkang pula yang mewakili negeri Pulau Pinang. Diperkenalkan Yang Berhormat Muhammad Hafiz bin Mat Saad, merangkap Ketua Pembangkang. Yang Berhormat Anak Purani anak perempuan Puan Namba Lemdas sebagai Pembangkang Kedua. Yang Berhormat Muhammad Faris Fakrullah bin Fauzi bertindak Pembangkang Ketiga. Yang Berhormat Azrina binti Abdul Latif selaku Pembangkang Keempat. Dan Yang Berhormat Saraswati anak perempuan Tani Malai selaku Pembahas Simpanan. Warga Dewan yang dihormati, pertandingan perbahasan pada sesi ini akan dihakimi oleh Ketua Juri Dr. Dahlina binti Daud, Alliance Mahmud. Juri kedua Encik Zawahir bin Ismail. Juri ketiga Puan Jaimah binti Abdul Manaf. Juri keempat Dr. Fauzi bin Hassan. Dan juri kelima Encik Syaharuddin bin Said. Indah Kuala di Kota Melaka bersama teman mencari belangkas. Gelanggang bermula tirai dibuka dengan lontaran hujah yang bernas. Hadirin dan ahli-ahli Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah melindungi masa instruksional MMI menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, bagi memulakan perbahasan pada kali ini, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Muhammad Farhan bin Abdullah untuk mengemukakan usul dan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya buka arena perbahasan kita pada petang ini. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, delegasi kerajaan, perwakilan pembangkang. Seterusnya, sidang Dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua, sebagai kerajaan yang baik, yang sentiasa memikirkan
guru-guru di Malaysia sebagai tulang belakang kepada pemangkin kemajuan pendidikan Malaysia. Bangkitnya saya selaku yang amat berhormat Perdana Menteri akan menggagaskan satu usul pada hari ini yang berbunyi melindungi masa instruksional MMI, menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Tuan Di-Pertua, usul pada hari ini harus diterima sesi Dewan atas rasional, atas kesedaran pihak kerajaan pada hari ini bahawa masa yang dilindungi menguatkan interaksi berkualiti lantas membawa kejayaan-kejayaan yang berteraskan pengajaran dan pembelajaran melalui pencapaian akademik. Oleh itu Tuan Di-Pertua, sebelum kaki mengorak langkah lebih jauh, molek kiranya sebagai Perdana Menteri saya akan melakukan pendefinisian konsep bawaan kerajaan pada hari ini supaya pihak pembangkang dan sidang dewan lebih jelas dengan pembawaan usul yang cuba kami utarakan. Baiklah Tuan Di-Pertua, pihak kerajaan pada hari ini pecahkan usul kita pada hari ini kepada 3 frasa yang akan kita bincangkan Tuan Di-Pertua. Frasa yang pertama, melindungi masa instruksional MMI. Tuan Di-Pertua, menurut artikel yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2021 menyatakan MMI merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dan dalam menjayakan pembelajaran dan pengajaran secara berkesan di sekolah. Tuan Di-Pertua, seterusnya frasa yang kedua, menjamin kualiti. Kami cerakinkan kepada 2 indikator utama, iaitu yang pertama, kualiti pembelajaran dan yang kedua, pencapaian murid. Tuan Di-Pertua, kedua-dua indikator ini haruslah mempunyai impak yang positif. Jadi di pihak kerajaan pada hari ini, sekiranya pihak kerajaan kami berjaya tunjukkan dengan adanya peningkatan, dengan adanya kualiti pembelajaran dan pencapaian murid, maka kami berjaya menjalankan tugas kami sebagai pihak kerajaan dan semestinya usul kita pada hari ini harus diterima sebulat suara. Tuan Di-Pertua, kita berganjak kepada frasa yang ketiga, pengajaran dan pembelajaran. Kami di pihak kerajaan mengatakan sebagai pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tuan Di-Pertua, secara rangkuman konsep bawaan pihak kerajaan pada hari ini, MMI, kita semua harus faham, terutamanya pihak pembangkang, bahawa MMI bukanlah termaktub guru hanya yang mengajar subjek tersebut sahaja perlu berada di dalam kelas, tetapi ianya meliputi aspek melindungi masa instruksional yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui panduan pelaksanaan MMI pada tahun 2014 dan juga SPI bilangan 2 tahun 2012 yang mana menyatakan relief dengan izin Tuan Di-Pertua, sekiranya guru ganti yang masuk ke kelas mengajar mestilah dikira sebagai itu menjaga masa instruksional. Dan yang kedua, konsep jual beli, bererti tukar waktu dengan guru yang lain. Dan yang ketiga, pelan pembelajaran termasuklah pelan tugasan dan bahan pembelajaran. Selesai konsep di pihak kerajaan. Dipersilakan yang paling anggun. Yang berhormat, terima kasih untuk celahan. Yang berhormat telah tersalahkah apabila mengskopkan kepada MMI itu di dalam kelas sahaja, sedangkan MMI itu adalah keseluruhan di Terima kasih yang secara berhormat. keseluruhannya. Baru sahaja saya jelaskan sebentar tadi, Tuan Di-Pertua dan sesi Dewan, bagaimana saya tidak pernah mengatakan MMI itu hanya untuk di dalam kelas. Malah dalam pendefinisian sebentar tadi telah saya nyatakan bahawa MMI itu menjamin kualiti. Bererti kami katakan merupakan salah satu komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah.
Tuan Yang di-Pertua. Maka jelas pembuktian di meja pihak kerajaan. Saya teruskan Tuan Yang di-Pertua. Pada hari ini saya akan nyatakan peranan menteri-menteri yang berada di pihak kerajaan. Selaku Perdana Menteri, pada hari ini saya akan bawakan hujah perdana pihak kerajaan di bawah kata kunci masa pembelajaran yang berkualiti. Seterusnya bangkit menteri kedua akan membawa hujah kedua pihak kerajaan MMI menjamin kesinambungan pembelajaran, dan seperti biasa bangun yang ketiga akan menjalankan tugasnya untuk mematahkan dan membidas segala hujah-hujah pincang pihak pembangkang, dan yang keempat akan menjawab soalan spontan dan melakukan sesi penggulungan. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya teruskan mengorak langkah untuk hujah yang pertama di meja pihak kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, hujah kami di bawah kata kunci masa pembelajaran yang berkualiti. Tuan Yang di-Pertua, menurut Levin Sang dalam kajian mereka yang bertajuk melindungi masa interasional, guru mengajar dan murid belajar membahagikan 4 kategori masa interasional di sekolah. Pertama, masa persekolahan, jumlah murid hadir di sekolah. Tuan Yang di-Pertua, pada hari menunjukkan menurut laporan padu pada tahun 2021 membuktikan peratusan kehadiran murid menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 78%, manakala pada tahun 2021 melonjak kepada 95%, membuktikan apa Tuan Yang di-Pertua, pencapaian murid. Inilah hasil daripada menjamin kualiti, melindungi masa interasional MMI. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya tunjukkan bagaimana masa pembelajaran akademik ini dalam kategori masa instruksional. Daripada masa pembelajaran akademik ini, murid memberikan perhatian dan murid dapat menerima pengajaran pada tahap penguasaan tertentu serta berlakunya pembelajaran berkesan dan pembelajaran yang bermakna. Hasilnya apa Tuan Yang di-Pertua? Hasilnya kita dapat lihat pada tahun 2021 di mana beberapa pelajar kita di Malaysia telah berjaya menempa nama di peringkat antarabangsa, di mana telah mendapat anugerah Top in the World pada tahun 2021. Seperti sarana Andrenya penarafan undang-undang dan juga Adriana Elva Alfred yang mendapat anugerah dalam bidang sastra. Terbukti, jelas menunjukkan inilah hasilnya apabila kita melindungi masa instruksional, menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Dan usul pada hari ini harus diterima Dewan atas rasional, atas kesedaran. Masa yang dilindungi menguatkan interaksi berkualiti, lantas membawa kejayaan-kejayaan berteraskan pengajaran dan pembelajaran melalui pencapaian akademik. Untuk itu saya sebagai Perdana Menteri mohon terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, Dewan dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Pembangkang Yang Berhormat Muhammad Hafiz bin Masaad untuk menyampaikan hujah-hujah balas perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, sahabat-sahabat pembangkang Kerajaan Seutara. Seterusnya, sidang Dewan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdebatan saya titipkan buat semua. Tuan Yang di-Pertua, sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentang satu usul, iaitu melindungi masa instruksional MMI, menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Namun Tuan Yang di-Pertua, setelah kami kaji, kami teliti, terdapat kelemahan dan kepincangan usul kerajaan pada hari ini. Dengan izin Tuan Yang di-Pertua, kami mohon membangkang usul kerajaan. Tuan Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan takrifan usul kita pada hari ini. Maka Tuan Yang di-Pertua,
Kami menerima definisi usul dengan pindaan terhadap frasa pertikaian iaitu menjamin. Tuan Yang di-Pertua, menurut Profesor Zuraida Hassan dari Universiti Sains Malaysia, Fakulti Bahasa dan Linguistik, menjamin itu adalah satu kata yang memastikan sesuatu perkara itu pasti berlaku dan terjadi. Maka Tuan Yang di-Pertua, pihak kerajaan pada hari ini perlu membuktikan ke seisi dewan elemen menjamin itu apabila MMI dapat menjamin kualiti PDP tanpa ada sebarang gangguan. Di sini Tuan Yang di-Pertua, Bangkit Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi pun tidak menjelaskan secara kolektif MNI itu adalah sebenarnya melindungi masa sebenar yang digunakan untuk pelaksanaan PDP yang berkesan tanpa sebarang gangguan. Itu yang tidak dinyatakan oleh mereka. Kerana apa Tuan Yang di-Pertua? Pertikaian kita kepada predikat usul pada hari ini menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran, di mana mereka perlu menetapkan aspek-aspek ciri-ciri kualiti pengajaran dan pembelajaran. Tapi Tuan Yang di-Pertua, mereka tidak ditunjukkan kepada sidang seisi dewan pada hari ini. Tak apa Tuan Yang di-Pertua, selaku pembangkang yang baik, saya nyatakan menurut Profesor Madya Mageswari Kupusami dari Pusat Pendidikan Universiti Sains Malaysia, ciri-ciri kualiti PDP harus diterapi oleh dua perkara. Pertama, PDP yang memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu apa? Memperkembangkan potensi murid secara jersey, jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek. Keduanya apa Tuan Yang di-Pertua? PDP yang berkualiti mestilah memenuhi visi, misi dan aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun Tuan Yang di-Pertua, sayang sejuta ribu kali sayang Tuan Yang di-Pertua, kerana apa? Yang Amat Berhormat tidak meletakkan perkara yang saya sebutkan seisi dewan pada hari ini. Maka hari ini Tuan Yang di-Pertua, kita perlu membincangkan, adakah kualiti PDP itu dijamin oleh MMI? Oleh itu Tuan Yang di-Pertua, saya kira tuntutan-tuntutan ini kami lontarkan kepada pihak kerajaan. Kerana apa? Sehingga kini mereka belum menjelaskan kepada seluruh Dewan Tuan Yang di-Pertua. Oleh itu Tuan Yang di-Pertua, saya mohon seisi dewan menerima pindaan definisi pihak pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, Bangun Yang Amat Berhormat telah memberikan satu premis yang rapuh. MMI menjamin kualiti PDP. Premis yang mereka kemukakan tidak relevan dan tidak rasional dengan usul yang mereka sendiri bentangkan. Seterusnya, izinkan saya membidas hujah yang telah dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau menyatakan masa pembelajaran berkualiti. Tuan Yang di-Pertua, bidasan saya amat mudah. Beliau menceritakan 78% murid di dalam peningkatan kehadiran. Tuan Yang di-Pertua, ini berkenaan kualiti PDP, bukan kualiti kehadiran. Mereka tidak tunjukkan kepada kita adakah kehadiran itu sama sekali melindungi masa MMI di sekolah, seterusnya meningkatkan kualiti PDP. Sama sekali tidak ditunjukkan. Terusnya Tuan Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat menyatakan guru relief dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, ayo kita berfikir, adakah kesediaan guru relief ini dalam melindungi masa instruksional dapat menjamin kualiti PDP? Bagaimanakah kesediaan guru-guru ini Yang Amat Berhormat? Tidak dijelaskan. Maka Tuan Yang di-Pertua, saya kira bidasan hujah pertama mereka telah terbidas di situ. Maka Tuan Yang di-Pertua, untuk membangkang usul pada hari ini, premis utuh kami, MMI bukan jaminan kualiti PDP. Tuan Yang di-Pertua, atas rasional apa? Wujudnya gangguan dalam pelaksanaan
MMI. Tuan Yang Di-Pertua, untuk mengukuhkan premis kami Pakatan Pembangkang, kami telah meletakkan 4 strategi utama. Saya selaku Ketua Pembangkang membentangkan hujah pertama, beban guru meningkat, MMI tersekat. Pembangkang kedua memukakan hujah kedua, pengurusan masa tidak teratur, PDP hancur. Dan yang ketiga, saya amanahkan untuk membidas. Seterusnya yang keempat, membuat penggulungan dan berbahas secara terbuka. Dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, saya membentang hujah pertama, beban guru meningkat, MMI tersekat. Tuan Yang Pertua, dalam penghujahan ini saya akan menceritakan apakah beban tugas guru yang meningkat, akhirnya MMI tersekat, sehingga apa? Tidak menjamin kualiti PDP. Tuan Yang Di-Pertua, kami sedar pada hari ini Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan 7 langkah atasi beban guru. Tahniah Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun Tuan Yang Di-Pertua, persoalannya mengapakah langkah ini diperkenalkan? Dek, kerana apa beban guru yang meningkat, Tuan Yang Di-Pertua? Dan akhirnya perkara ini sama sekali terkait dengan subjek usul pada hari ini, konsep MMI. Dek, kerana beban guru yang rencam, Tuan Yang Di-Pertua. Saya bawakan satu kajian kes di mana responden memilih tugas mengisi borang transit dan perekodan PBD sebagai beban kerja. Akhirnya, ini kajian daripada unit pembangunan kurikulum. Akhirnya, melibatkan 2,000 guru terlibat dengan sakit mental. Dan akhirnya apa Tuan Yang Di-Pertua? Tidak hadir ke sekolah. Dan akhirnya bagaimana MMI itu menjamin kualiti pendidikan dan pembelajaran di sekolah? Maka Tuan Yang Di-Pertua, ayo kita fikirkan, guru-guru kita terbeban. Kita bangkit bersama mencari solusi bersama. Kerana apa Tuan Yang Di-Pertua? Usul pada hari ini perlu dibangkang sebulat suara. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Ahli-ahli Dewan yang dihormati, arena perbahasan diteruskan dengan menjemput Menteri Kedua Yang Berhormat Dr. Saharah binti Abdullah untuk menyampaikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, rakan-rakan kerajaan, rakan-rakan di meja pembangkang, seterusnya ahli-ahli kehormat yang ahli-ahli yang berhormat sidang parlimen sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat bersidang. Usul pada hari ini melindungi masa instruksional MMI, menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Bertindak selaku Menteri Kedua pada hari ini, saya menyokong usul yang digagaskan ini atas rasional yang dibawa oleh pihak kerajaan. Tuan Yang Di-Pertua, sebelum saya melangkah kepada bidasan Ketua Pembangkang, izinkan saya untuk membuat semakan kepada penolakan pindaan definisi yang dijalankan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang tadi. Tuan Yang Di-Pertua, Ketua Pembangkang telah membuat penolakan pada definisi kepada frasa pertikaian menjamin. Pasti berlaku dan menjadi. Saya akan buktikan bagaimana frasa jaminan berlaku dan pasti berlaku. Saya harap Ketua Pembangkang faham akan konsep usul hari ini. Hari ini kita mengkaji tentang MMI, bukan dan apakah kaitannya dengan FPK. Apabila MMI menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran, sudah tentunya ia menjurus kepada FPK. Kita tidak perlu skopkannya secara berasingan. Yang berhormat, dengan ini saya ingin mentegakkan lagi definisi kami
tentang rasional dan juga definisi penjaminan kualiti. Rasional kami hari ini cukup mudah. Masa yang dilindungi menguatkan interaksi berkualiti lantas membawa kejayaan-kejayaan berteraskan pengajaran dan pembelajaran melalui pencapaian akademik dan menjamin kualitinya ialah kami cerakinkan kepada indikator utama iaitu pertamanya kualiti pembelajaran dan kedua pencapaian murid. Tuan Yang di-Pertua, bangun ketua pembangkang sebentar tadi berbincang atau berkaitan dengan beban tugas guru meningkat MMI tersekat. Beban guru bukanlah disebabkan oleh MMI yang berhormat. Malah tidak ada kena mengena langsung dengan usul kita pada hari ini. Kita sedang cerakinkan MMI bagaimana dia menjamin kualiti pendidikan dan pembelajaran. Bukannya dengan beban tugas guru. Harap faham dengan usul pada hari ini. Yang berhormat. Ya, silakan Yang berhormat. Yang berhormat faham tak beban tugas guru itu merupakan satu gangguan seterusnya menepati konsep MMI yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, ialah masa sebenar yang digunakan untuk pelaksanaan PDP yang berkesan tanpa sebarang gangguan. Yang berhormat, saya sangat memahami konsep pada hari ini. MMI seperti yang telah didefinisikan atau terangkan daripada Perdana Menteri pihak kerajaan tadi, bagaimana ia boleh membebankan? Kerana relief wujud, konsep jual beli wujud, pelan pembelajaran termasuklah pelan tugasan bahan pembelajaran wujud. Semua ini apabila wujud, bagaimana ia boleh membebankan seorang guru? MMI bukanlah hanya guru yang mengajar subjek tersebut berada di dalam kelas ataupun mengajar, tetapi ianya meliputi aspek melindungi masa instruksional yang telah digariskan oleh KPM melalui panduan pelaksanaan MMI tahun 2014 dan juga SPI bilangan 2. Saya sangat harap Yang Berhormat atau pihak pembangkang memahami MMI tahun 2014 dan juga SPI bilangan 2 tahun 2012. Tuan Yang di-Pertua, maka saya pertikaikan hujah pihak pembangkang yang pertama tadi. Tuan Yang di-Pertua, menyambung perjuangan pihak kerajaan pada hari ini dengan hujah kedua iaitu MMI menjamin kesinambungan pembelajaran. Guru memainkan peranan dalam isu keberkesanan PDP di sekolah yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan pembelajaran murid. Guru melakukan penilaian yang berterusan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid serta mengambil tindakan segera. Guru yang paling mengetahui prestasi murid dalam aspek kognitif tetapi juga efektif dan psikomotor. Umpama peribahasa, sekilas ikan di air sudah tahu jantan betinanya. Guru menjalankan PDP dengan berkesan dan boleh mentaksir pelajar secara holistik. Oleh sebab itu, kita ada peningkatan dalam keputusan PBD dan SPM. Mengikut laporan Padu 2021, pencapaian tahun 2 dan tahun 3 meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Ya, dipersilakan. Apa yang kami ragukan adalah gangguan MMI itu sendiri. Contohnya seperti gangguan dalaman, disiplin murid, acara rasmi Yang sekolah. berhormat, Ini saya contoh harap merencatkan MMI. Maafkan saya. Yang berhormat, saya telah menerangkan dan hampir mengulangi dan mengulangkan apa yang kami membawa pada hari ini. Bagaimanakah berlaku gangguan bila guru lain boleh relief kelas mereka? Bagaimanakah berlaku gangguan bila ada guru yang lain boleh mengajar bila seseorang guru itu tidak berada di sekolah? Itulah bawaan kami. Bawaan kami cukup mudah hari ini. Dan hujah saya hari ini ialah seperti yang saya katakan tadi, MMI menjamin kesinambungan pembelajaran. Walau bagaimanapun, apa yang terjadi pun kesinambungan pelajaran berlaku. Kualiti meningkat. Ini dengan laporan Padu 2021
subjek BM meningkat daripada 82.85% ke 84.55%, manakala subjek BI meningkat dari 79.6% kepada 83.76%. Ini telah membuktikan bahawa kualiti pembelajaran dan pencapaian murid terjamin dengan MMI. Dengan ini kami berjaya menegakkan rasional dan definisi kami dengan contoh-contoh ini. Bukan itu sahaja yang dipertua. Mari saya buktikan bagaimana peningkatan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid berlaku apabila MMI menjamin kesinambungan pembelajaran. Mengikut Sinar Bestari Mac 2022, Muhammad Farid Ibrahim telah dinobatkan sebagai pemenang hadiah utama di peringkat antarabangsa pada Festival Impak Global Kecerdasan Artificial Intelligence yang dipertua dengan izin. Terbukti juga 2 pelajar Malaysia atas kecemerlangan diterima masuk ke Harvard College dan di Amerika Syarikat. Mereka merupakan lulusan Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Selain itu, ada lagi bukti yang berhormat. 7 daripada 12 pelajar dari Methodist College KL berjaya mengukir nama Malaysia dalam peta kecemerlangan akademik global dengan meraih kejayaan dalam pengiktirafan Top of the World Awards dengan izin yang dipertua. Selain itu, anak-anak nelayan SMK Kuala Besut Terengganu Muhammad Zafran telah tersenarai 10 pasukan terbaik dunia daripada ratusan penyertaan. Kalaulah MMI tidak menjamin kualiti PDP, bagaimanakah kejayaan-kejayaan ini boleh berlaku? Yang berhormat, sila nyatakan. Tuan Yang Dipertua, saya yakin dan percaya dengan hujah-hujah yang diutarakan. Usul pada hari ini wajar diterima atas rasional, masa yang dilindungi, menguatkan interaksi berkualiti, lantas membawa kejayaan-kejayaan berteraskan pengajaran dan pembelajaran melalui pencapaian akademik. Mohon usul diterima. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kedua Perwakilan Kerajaan. Kini Dewan mempersilakan pembangkang kedua Yang Berhormat Ana Purani Anak Perempuan Padang Balam Das untuk menyampaikan hujah-hujah. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang di-Pertuan Dewan, yang dihormati rakan-rakan di meja pembangkang, rakan-rakan di meja kerajaan serta warga Dewan yang bersidang. Salam sejahtera dan salam perpaduan saya ucapkan. Bertindak selaku pembangkang kedua, saya tetap yakin dan percaya dengan pendirian kami, iaitu usul melindungi masa instruksional, bukan menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Atas rasionalnya, wujudnya gangguan dalam pelaksanaan MMI. Tuan Yang Dipertua, tidak guna bersuara lantang, hujah yang dibawa pincang. Ayo kita terus meneliti apakah kelemahan hujah perwakilan kerajaan. Saya mulakan dengan membidas hujah Menteri Kedua di bawah kata kunci menjamin kesinambungan pembelajaran murid. Sayang sekali apa yang diperkatakan oleh Menteri Kedua Barisan Kerajaan seperti menanam pokok ubi, tengok daun saja ubi tidak dijamin. Ketua Menteri Kedua tadi hanya mengatakan murid ini cemerlang di sana, murid ini dicemerlang sana, di situ. Tapi kita hendak anak yang baik lagi cerdik, seperti yang diperkatakan oleh Menteri Pendidikan kita baru-baru ini. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia baru-baru ini. Tidak wajar dikatakan hanya segelintir saja dapat mengkecapi dalam MMI ini. Kita hendakkan semua lapisan murid dapat apa yang disajikan oleh kementerian dapat dinikmati oleh setiap lapisan murid tanpa mengira apa-apa. Tadi Ketua Menteri Kedua mengatakan bahawa pembelajaran murid secara holistik. Beliau telah membawa, katakan, guru
Dengan izin Yang di-Pertua, Izin laluan Yang Berhormat. dengan mengatakan guru ganti. Umpama kita meminta orang yang ada lesen memandu kereta suruh memandu lori. Bagaikan cikgu yang option muzik, seni diminta mengajar subjek matematik ataupun sains tambahan. Walaupun ada guru yang masuk kelas tetapi seperti melepaskan batuk di tangga. Apa gunanya cikgu masuk sahaja? Sedangkan tema-tema yang ada di buku itu perlu diselitkan untuk membetulkan untuk murid dapat menguasai semua kemahiran kerana kita ada pentaksiran, kita ada peperiksaan SPM, STPM. Kalau Laluan Yang Berhormat. kalau tema-tema ini tidak diselitkan, bagaimana persediaan murid kita? Di manakah MMMI ini menjamin PDP pelajar? Seterusnya, kita tengok apa yang diperkatakan oleh Ketua Menteri yang berhormat Perdana Menteri kita sebentar tadi. Masa pembelajaran yang berkualiti. Masa pembelajaran berkualiti, bagaimana sidang dewan? Bagaimana sebab kita terikat dengan takvim sekolah. Dilambai-lambaikan dengan pelbagai program oleh agensi luar. Dan juga dengan izin yang di-Pertua NGO dan juga latihan-latihan yang dikatakan cikgu-cikgu membawa murid keluar dari sekolah. Bagaimana kualiti PDP ini dikatakan berkualiti? Di mana? Bila nak gantikan waktu ini dengan pembelajaran dengan yang dipersilakan? Yang berhormat pada hari ini hanya menyatakan persepsinya sendiri tanpa mengeluarkan hujah dan bukti yang menunjukkan di mana guru-guru di Malaysia. Seolah Yang Berhormat pada hari ini Yang Berhormat, memperlekehkan saya telah mengatakan bukti-bukti. Tunggu sekejap Yang Berhormat, hujah-hujah berikut akan saya pertengahkan bukti yang kukuh. Yang di-Pertuan Dewan, mari kita bergerak ke hujah kedua di meja pembangkang di bawah kata kunci pengurusan masa tidak teratur, kualiti PDP hancur. Di mana setiap guru ditetapkan dengan waktu mengajar 6 hingga 8. Jika guru itu diberikan waktu ganti, bagaimanakah bebanan dan tekanan yang dihadapi oleh guru itu? Bagaimanakah persediaan guru itu masuk ke kelas untuk mengajar subjek yang tidak diajari? Izin laluan Yang Dah Berhormat. diberikan waktu 8 hingga 6 waktu. Dengan kerja-kerja lain, kalaulah cikgu itu guru kelas, mesti ada aktiviti-aktiviti lain yang perlu dijalankan. Di manakah kualiti PDP ini dijalankan? Seterusnya, hujah saya juga dikatakan dengan guru yang bukan option itu adalah salah satu masalah yang utama. Kajian dalam jurnal pendidikan oleh Kartini Zakaria mengatakan guru yang bukan option yang ajak sesuatu kelas untuk waktu relief itu menghancurkan kualiti PDPR semata-mata omong-omong kosong sahaja kerana tidak berlancar. Proses PDP itu tidak berlancar seperti guru yang option yang mengajar. Seterusnya, data KPM juga. Saya ragui data yang diberikan oleh barisan kerajaan kerana data dari PPPM 2020 mengatakan keputusan SPM dari tahun 2019 kepada tahun 2020 dari 77% turun kepada 76%. Izin laluan Yang Berhormat. Seterusnya, kita tengok keciciran murid. Tadi barisan kerajaan telah meletakkan, katakan murid gembira peningkatan kehadiran ke sekolah. Manakala data laporan tahunan PPPM 2020 mengatakan sekolah rendah dari 0.2 tahun 2019 telah meningkat kepada 1.13, manakala sekolah menengah tahun 2019 dari 0.10 telah meningkat kepada 1.14. Seterusnya. Izin laluan Yang Berhormat. Izin laluan Yang Berhormat. Seterusnya, kalaulah MMMI ini menjamin kualiti PDP murid, kenapakah plan telah diwujudkan? Kenapa Molib telah diwujudkan? Kerana langkah demi langkah untuk mengasah kualiti PDP diteruskan untuk menjamin aspirasi kerajaan membentuk murid yang
selari dengan falsafah pendidikan negara dan mewujudkan murid madani Malaysia. Seterusnya, kesediaan guru semasa proses PDP. Masa itulah guru nak sediakan pasang LCD, masa itulah nak pasang audio, seterusnya mengambil masa di mana masa PDP itu telah 10 minit hingga 15 minit digunakan untuk persediaan-persediaan itu. Selain itu, gangguan-gangguan semasa PDP. Ada ibu bapa yang datang jumpa, ada hal-hal lain telah mengganggukan proses PDP itu berjalan lancar tanpa gangguan. Justru dengan tegas sekali, pendirian kami iaitu usul melindungi masa MMI bukan jaminan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Tidak wajar diterima Dewan atas rasional wujudnya gangguan-gangguan dalam pelaksanaan MMI. Mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Dewan merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan perwakilan sebentar tadi. Untuk maklumat para hadirin sekalian, tiada rakaman dibuat melalui telefon bimbit anda. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, Dewan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga untuk meneruskan sesi perbahasan pada hari ini. Dipersilakan Yang Berhormat Nur Hayati binti Idris. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Dewan yang dimuliakan, dalam misi melestarikan sistem pendidikan Malaysia yang berkualiti, isu MMI ini perlu kita angkat dan kita titik beratkan demi menjamin kelestarian dan kualiti pendidikan negara memenuhi aspirasi yang sebenarnya. Dengan itu, terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan perwakilan kerajaan, kabinet, rakan-rakan perwakilan kerajaan, pihak pembangkang, seterusnya sidang Dewan yang dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang Dipertua, seawal perbahasan yang amat berhormat telah bangun menggagaskan satu usul, iaitu melindungi masa instruksional MMI, menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Tuan Yang Dipertua dan sidang Dewan, melalui pendefinisian secara konseptual yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, sedar ataupun tidak, sebenarnya beliau telah memperjelaskan kepada kita apa sebenarnya skop perbahasan yang ingin kita bincangkan dalam Dewan yang mulia ini. Pun begitu, Tuan Yang Dipertua selaku yang ketiga dan yang cantik di pihak kerajaan pada hari ini, suka untuk saya tegaskan sekali lagi, rasional kami di barisan pihak kerajaan pada hari ini, kami katakan melindungi masa instruksional MMI ini menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran
Melihat kepada rasional, masa yang dilindungi menguatkan interaksi berkualiti, lantas membawa kejayaan-kejayaan berteraskan pengajaran dan pembelajaran melalui pencapaian akademik. Ini yang perlu difahami dengan jelas oleh pihak pembangkang. Sabar dulu yang berhormat, duduk dulu, saya baru bermula. Terima kasih. Tuan Dipertua dan Sidang Dewan, terus kita bergerak kepada bidasan konsep yang telah dibawakan di meja perwakilan pembangkang pada hari ini. Tuan Dipertua, pada hari ini kita melihat bagaimana Ketua Pembangkang telah menerima pendefinisian kami sebahagiannya tetapi melakukan pindaan terhadap frasa menjamin. Mereka katakan ingin memastikan sesuatu perkara itu mesti dan pasti terjadi tanpa ada sebarang gangguan. Tuan Dipertua dan Sidang Dewan, pada hari ini mereka seolah-olah menuntut kesempurnaan. Harus diingatkan bahawa sesungguhnya di dunia ini tiada langit yang tidak pernah ditimpa hujan. Lantas kesempurnaan yang mereka tuntut pada hari ini tidak boleh diterima dalam Dewan yang mulia ini. Itu yang pertama, kelompangan konsep di meja perwakilan kerajaan, di meja perwakilan pembangkang pada hari ini menuntut kesempurnaan. Tuan Dipertua, sabar dulu, saya baru bermula yang berhormat, sebentar lagi. Seterusnya pada hari ini, Tuan Dipertua, mereka katakan mereka menuntut kami untuk tunjukkan tiadanya gangguan dalam konsep MMI ini. Tuan Dipertua dan Sidang Dewan, seawal perbahasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memperjelaskan kepada kita adanya gangguan, kita atasi, adanya masalah, kita solusi. Inilah yang kita katakan menjamin kualiti pembelajaran, seterusnya meningkatkan pencapaian murid. Ya, silakan Yang Berhormat. Apabila anda katakan ada solusi, maka mana solusinya? Dan tidak ada sekalipun kami menolak kelebihan MMI. Namun yang kami ragukan adalah ada ancaman atau gangguan ketika melaksanakan MMI itu sendiri. Apabila tidak ada kesempurnaan, terima kasih. maka mana Saya faham Yang Berhormat, terima kasih. itu? Terima kasih. Mereka mempersoalkan sekali lagi di mana solusi, di mana bukti. Kami nyatakan bila mana adanya kekangan guru yang tidak dapat masuk mengajar di sekolah, kami adakan guru ganti, relief guru ganti. Guru ganti ini masuk ke kelas mengajar, guru aliran yang sama masuk mengajar. Konsep jual beli dikenal pasti. Konsep jual beli ini kita berikan supaya tukar waktu dengan guru lain bagi memastikan masa instruksional ini terjaga. Terima kasih. Duduk dulu kedua-duanya. Saya sudah menerima dua. Baiklah, kita teruskan Tuan Yang Dipertua dan Sidang Dewan. Tuan Yang Dipertua, pada hari ini Ketua Pembangkang telah menuntut kepada pihak kerajaan pada hari ini. Beliau mengatakan kami mempertikaikan mengenai rasional kami tidak relevan. Tapi mereka sendiri tidak menyatakan mengapakah mereka tidak menerima rasional yang pihak kerajaan nyatakan pada hari ini. Mereka tidak sedikit pun menafikan impak positif daripada pewujudan MMI ini. Langkah-langkah positif yang telah ditunjukkan oleh pihak kerajaan pada hari ini langsung tidak dipertikai oleh pihak pembangkang pada hari ini. Tuan Yang Dipertua, pada hari ini mereka mengatakan kesediaan guru relief. Mereka menuntut jaminan. Apa jaminan guru relief ini boleh menjamin kualiti? Tuan Yang Dipertua, pada hari ini kami katakan kalaulah isu guru relief ini diminta untuk memberi jaminan terhadap kualiti pengajaran, kami katakan masalah guru ganti adalah sebenarnya strategi MMI itu sendiri. Tuan Dipertua, kalau pembangkang katakan guru ganti, guru lain masuk mengajar atau mana-mana mekanisme MMI untuk jamin kualiti PDP, inilah jawapannya. Maka benarlah MMI yang menjamin kerana guru ganti dan sebagainya ini merupakan strategi MMI bagi melindungi masa instruksional itu sendiri. Maka terjawab persoalan di meja pembangkang pada hari ini. Tuan Dipertua, seterusnya kita lihat apakah tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang telah dilakukan terhadap perwakilan kerajaan yang baik pada hari ini. Tuan Dipertua, kita lihat bagaimana yang keempat bangun mengatakan kami ini mengatakan MMI ini hanya pembelajaran di dalam kelas. Nampaknya Tuan Dipertua, pihak pembangkang pada hari ini tidak cakna dengan penghujahan pihak kerajaan. Kerana apa Tuan Dipertua? Tuduhan ini tidak berasas. Lagi pula dalam pendefinisian yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sudah Perdana Menteri nyatakan frasa pengajaran dan pembelajaran membawa maksud
pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Bila mana kita sebut di sekolah, takkanlah Yang Berhormat tidak faham apa maksud di sekolah. Sekolah itu sudahlah pasti luar kelas dan juga luar bilik darjah. Inilah pendefinisian sekolah seperti mana yang telah ditafsirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Tuan Yang Dipertua, seterusnya kita lihat bagaimana mereka juga menuntut meminta MMI ini dilaksanakan di semua lapisan masyarakat dalam semua peringkat sekolah. Tuan Yang Dipertua, sejak bila MMI ini kami pilih kasih? Kami tidak pernah pilih kasih di mana-mana peringkat persekolahan, Tuan Yang Dipertua. Jadi kerana itu kami katakan MMI ini sebenarnya melindungi dan menjamin kualiti murid, Tuan Yang Dipertua. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, kita lihat bagaimana perwakilan pembangkang pada hari ini tidak dapat menunjukkan konsep yang jitu. Bila mana yang pertamanya melalui yang keduanya beliau mengatakan bebanan tugas sehingga 8 hingga 6 waktu dan di mana kualiti pengajaran yang dinyatakan. Tuan Yang Dipertua, pada hari ini kami nyatakan data dan komitmen yang telah ditunjukkan dalam menangani isu ini. Menurut Dr. Supiah Saad dalam Seminar Pendidikan KPM 2020 menyatakan 82.9% pemimpin sekolah sudah memperkasakan fungsi instruksional dalam memastikan guru-guru mereka tetap kompeten dalam menjalankan tugas. Jadi isu adakah guru relief ini boleh memberi kualiti ataupun tidak timbul, maka jelas dan sudah terang lagi bersuluh bahawa sesungguhnya usul pada hari ini melindungi masa instruksional MMI, menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran dengan rasional, masa yang dilindungi menguatkan interaksi berkualiti, lantas membawa kejayaan-kejayaan berteraskan pengajaran dan pembelajaran melalui pencapaian akademik, wajar diterima sebulat suara tanpa sebarang bangkangan. Dengan itu, Tuan Yang Dipertua, saya mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Ketiga. Warga Dewan sekalian, sesi perbahasan diteruskan dengan mempersilakan pembangkang ketiga untuk menyampaikan hujah-hujah perwakilan pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Faris Fakrullah bin Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Dipertua Dewan, rakan-rakan di meja kerajaan, sahabat-sahabat di meja pembangkang serta hadirin yang saya muliakan. Saya mulakan dengan pesan orang tua-tua dahulu kala. Jika ingin mencari tempat mandi, yang pertama kolam, yang kedua pantai. Jika ingin mencari murid yang menjadi, pertama elok, kedua pandai. Pertamanya, hujah di pihak kerajaan pada hari ini telah lari jauh dengan pertimbangan mereka sendiri yang mana mereka tidak sentuh langsung soal jersey. Mereka hari ini berulang-ulang mengatakan tentang pencapaian akademik semata-mata. Sekali sahaja Yang Berhormat Perdana Menteri sebut sekolah. Tetapi yang lain, bangun yang lain dua orang, langsung tidak menyentuh tentang jersey. Saya ulang, jersey iaitu membawa maksud jasmani, emosi, rohani, sosial dan intelek. Yang Hormat sebut intelek pada hari ini. Tapi empat yang depan tu, Yang Berhormat tak sebut langsung. Yang Berhormat, saya teruskan dengan tugas saya pada hari ini ialah bangun selama 8 minit untuk membangkang dan menjahanamkan hujah mereka. Iaitu Menteri Ketiga, Timbalan Menteri dan Perdana Menteri. Saya mulakan dengan Menteri Ketiga. Mereka mengatakan bahawa pembangkang tuntut kesempurnaan. Yang Berhormat, apa yang kita bincangkan pada hari ini ialah kualiti PDP, bukan PDP. Apa maksud kualiti? Kualiti ini telah diterangkan dengan jelas oleh Yang Perdana Menteri bahawa mestilah memenuhi aspirasi FPK yang langsung tidak keluar pun dari mulut-mulut kerajaan. Menepati visi kita ini ingin melahirkan murid yang ABC. Tapi hari ini Yang Berhormat bangun bercerita tentang
kualiti intelektual sahaja. Izin laluan Yang Berhormat. Seterusnya, sebab itulah kami di pihak kerajaan pihak pembangkang hadir untuk membetulkan apa yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan yang kedua. Yang Berhormat, sedar atau tidak kami telah membuat pindaan terhadap definisi yang telah diberikan sebentar tadi. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Pindaan tapi tak cakap pun. Hanya cakap pindaan sahaja. Tapi kami tidak dengar pun sebarang data yang menyatakan bahawa apabila MMI ini penuh, maka kualiti terjamin. Kualiti itulah yang menjadi titik pertikaian pada hari ini. Seterusnya, Menteri ketiga ada menyatakan bahawa ada guru ganti maka kualiti bagus. Yang Berhormat sungguh yakin dengan apabila ada guru ganti maka kualiti cemerlang. Mereka nyatakan bahawa tadi 7 orang pelajar negara kita mendapat masuk ke Harvard kerana ada guru ganti. Ya, mana datanya Yang Berhormat? Apa kaitannya guru ganti masuk maka kualiti itu cemerlang. Sebab itulah relief ini dengan izin Yang Dipertua kami jelaskan bahawa kita mempertikaikan kualiti. Kita mesti memastikan guru yang berkualiti. Bagaimana mungkin seorang guru PJ masuk kelas matematik tambahan dan kita ingin kata, oh pengajaran dia tadi first class dengan izin Yang Dipertua. Itu yang kami pertikaikan. Seterusnya, mereka sering mengatakan bahawa masalah guru ganti ini adalah satu strategi. Yang Berhormat, itulah yang kami katakan perbincangan pada hari ini ialah berkenaan kualiti, bukannya masa dalam kelas. Bila kita berbicara tentang kualiti, pastinya impak daripada pengajaran itu berada di tahap yang paling tinggi. Itu yang kita pertikaikan. Seterusnya Yang Berhormat, dipersilakan Menteri ketiga. Yang Berhormat, kualiti yang dimaksudkan oleh pihak kerajaan pada hari ini adalah berlaku peningkatan. Adakah bila berlaku peningkatan tersebut bukan dinamakan kualiti? Kalau begitu apa namanya Yang Berhormat? Terima kasih Yang Berhormat. Kualiti mengikut FPK ialah jersey. Mereka bagi lambakan bukti I sahaja intelektual. Mana buktinya Yang Berhormat? Yang Berhormat, Iran pun ada jurutera NASA. Tapi adakah kita kata mereka bagus? Tidak Yang Berhormat. Hala 7 pendidikan negara telah kita bagi. Saya telah jawab yang 2 Yang Berhormat. Terima kasih. Jadi kita mesti melahirkan murid yang jersey, ABC, itu selaras dengan apa yang dibawa oleh Menteri Pendidikan yang baru. Mereka tegaskan bahawa kita ingin melahirkan murid yang elok lagi cerdik. Kata Ketua Pengarah Malaysia Haji Fakhruddin, cerdik itu bonus, elok itu wajib. Seterusnya, saya ingin membidas Menteri Timbalan Perdana Menteri yang mana bangun membawa hujah yang sama dengan Perdana Menteri. Kalau hadirat perasan, hujah mereka hanyalah satu ya pada hari ini Yang Berhormat, iaitu MMI menjamin kesinambungan pembelajaran murid. Hujah kedua, masa pembelajaran berkualiti. Apabila mereka bersoal hujah mereka lambakkan bukti-bukti tentang akademik. Yang pertama keluar akademik, yang kedua pun keluar akademik. Hujah yang sama. Maka pada hari ini kita datang dengan membawa 2 hujah. Tapi mereka datang bawa 1 hujah Yang Berhormat. Pelik sungguh saya. Seterusnya, kita tengok. Mereka mengatakan apabila ada MMI, maka peningkatan PBD mencanak naik. Sedangkan Yang Berhormat, kita berbincang tentang kualiti Yang Berhormat. Bukan, okey, guru A masuk, maka kita kata, oh kualiti bagus. Hari ini masa penuh, ya. Kualiti bagus. Bukan Yang Berhormat. Kualiti yang bagus ialah apabila ada pengajaran yang berkualiti. Seterusnya, saya teruskan dengan mereka mengatakan bahawa dalam sinar harian Farid menang dalam anugerah AI. Mereka mengatakan, mereka bagi satu contoh Farid menang AI. Maka inilah bukti MMI. Saya tidak nampak di mana korelasi, di mana hubung kait antara Farid ini dengan MMI. Sebab itulah kita kembali kepada hujah mereka. Mereka katakan bahawa MMI menjamin kesinambungan pembelajaran murid. Bila ada MMI saja, murid cemerlang. Maka kelompongan inilah yang menjadi masalah utama di pihak kerajaan. Seterusnya, mereka mengatakan bahawa sebenarnya saya nak membidas pun mereka sentiasa mengulang relief. Itu masalah di pihak kerajaan membawa bukti yang sama. Itulah masalah mereka. Seterusnya, saya bergerak kepada hujah Perdana Menteri yang kita sanjungi.
Beliau mengatakan bahawa masa pembelajaran berkualiti. Nampak tak hadirin sekalian? Masa pembelajaran berkualiti menjamin kesinambungan pembelajaran murid. Sama saja. Menjamin kesinambungan pembelajaran dengan masa berkualiti hujah yang sama. Jadi saya bidas pun sama. Mereka katakan bahawa MMI jumlah murid hadir 78%. Kira hebat kan? Yang berhormat, kalau sekolah tu datang 100% hari-hari pun, adakah boleh kita kata mereka jamin? Adakah kita boleh kata, oh murid sekolah A ini cemerlang, hebat jesinya apabila mereka datang hari-hari? Tapi sedangkah yang berhormat, kita berbicara tentang kualiti. Bagaimana MMI ini membawa kepada kualiti? Seterusnya, kita tengok kepada hujah mereka yang mengatakan bahawa 2021 murid dapat anugerah dalam bidang sastera. Itu yang katakan. Mereka selalu memberikan contoh-contoh dalam bidang akademik. Dan mereka terlupa yang berhormat untuk menyatakan tentang jersi jasmani, emosi, rohani, sosial. Jadi ini sebenarnya menyimpang jauh dengan hasrat Menteri Pelajaran Malaysia yang mengatakan bahawa murid pada hari ini mestilah A, B, C. Anak yang baik lagi, cerdik. Sekian sahaja daripada saya. Mohon usul pada hari ini ditolak seisi Dewan dengan sebulat suara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pembangkang ketiga. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi hujah-hujah daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Keris azimat penuh sakti, dijaga rapi pewaris sultan. Lontaran jauh sudah diteliti, menjadi benteng kubu pasukan. Kini, ayo kita beralih ke sesi bahas terbuka. Untuk sesi ini, pembahas keempat daripada pihak kerajaan dan pihak pembangkang perlu memilih seorang juri untuk menerima soalan spontan. Baiklah, Dewan akan mulakan sesi bahas terbuka daripada pihak kerajaan terlebih dahulu. Dipersilakan Menteri keempat untuk memilih dan menerima soalan daripada mana-mana wakil juri. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hasrat hati ingin saya mendengar soalan daripada Tuan Juri yang kedua, Yang Budiman. Dipersilakan Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Soalan saya, melindungi masa instruksional indah khabar dari rupa. Saya ulang, melindungi masa instruksional indah khabar dari rupa. Baiklah, pasukan yang berhormat akan diberikan 1 minit sebagai persediaan. 1 minit anda bermula dari sekarang. Yang berhormat, masa 1 minit yang diberikan sudah pun tamat. Dengan ini, Dewan persilakan Menteri keempat Yang Berhormat Nur Azian binti Abdullah untuk menjawab soalan spontan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan kerajaan, pihak pembangkang, para juri yang arif lagi bijaksana, seterusnya warga Dewan yang bersidang. Suatu ketika dahulu, Sokrates pernah berkata, cubalah dahulu baru cerita, fahamilah dulu baru menjawab.
Maka pada hari ini soalan menghendaki saya untuk berfikir sedalam-dalamnya. Maka saya akan cuba menjawab sebaik-baiknya. Soalan menghendaki saya untuk mengupas tentang MMI, indah kabar dari rupa. Sidang hadirin, saya katakan MMI, indah kabar, indah rupa. Pada hari ini saya akan membuktikan bagaimana yang dikatakan MMI, iaitu melindungi masa instruksional ini, saya katakan indah kabar, indah rupa. Dua hujah akan saya kemukakan. Yang pertama, saya akan membawa sidang dewan meneliti bagaimana impak positif yang terhasil apabila MMI dilaksanakan. Sidang hadirin, apabila kita menyebut tentang impak positif, kita melihat yang pertama, kualiti pengajaran dan pembelajaran. Melalui adanya MMI ini akan terhasil kualiti pengajaran dan pembelajaran di mana akan membuahkan kejayaan demi kejayaan kepada kemenjadian murid dalam segala aspek yang memenuhi kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Yang dipertua, saya bawakan contoh yang penting, iaitu dalam melahirkan anak yang baik lagi cerdik. Apabila adanya pelaksanaan MMI ini, guru akan mempunyai masa yang cukup. Maka akan berlaku pengajaran yang sangat bermakna di mana guru boleh mengajar, boleh membimbing, boleh menaksir, menilai serta membuat intervensi dalam memastikan kemenjadian murid. Dipersilakan Yang Hormat. Bagaimana guru sejarah boleh mengajar matematik tambahan dengan baik? Sekian. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya katakan bahawa ketika adanya pelaksanaan MMI, guru mata pelajaran tersebut boleh meninggalkan kerja ataupun tugasan, boleh meninggalkan video rakaman dan sebagainya. Sekiranya guru ganti, tidak kiralah subjek sejarah, bahasa Melayu atau sebagainya, maka akan berlaku juga pengajaran dan pembelajaran Yang Berhormat. Mohon cakna Yang Berhormat. Saya teruskan pengujahan. Yang kedua, aspek positif yang kita lihat apabila MMI dilaksanakan adalah peningkatan pencapaian murid. Di mana apabila berlakunya pelaksanaan MMI ini, kita dapat melihat bagaimana guru dapat melakukan kesinambungan atau kelangsungan pembelajaran di dalam kelas. Sidang hadirin, ini dapat saya buktikan apabila berlakunya MMI, iaitu apabila pelaksanaan melindungi masa instruksional ini, guru sentiasa dapat melaksanakan pengajaran, dapat melaksanakan inovasi, pembaharuan, penilaian yang berterusan di dalam kelas. Inilah yang saya katakan bahawa MMI ini indah kabar, indah rupa. Sidang hadirin, ini adalah bertepatan sekali dengan pembawaan kami di pihak kerajaan pada hari ini, iaitu melindungi masa instruksional MMI, menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Saya ulangi, kenapa kualiti pengajaran dan pembelajaran? Kerana ini adalah tunjang utama dalam memastikan kemenjadian murid dalam mencapai aspirasi pendidikan negara yang pastinya memenuhi kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Maka saya katakan, masa yang dilindungi menguatkan interaksi berkualiti, lantas membawa kejayaan-kejayaan, berteraskan pengajaran dan pembelajaran melalui pencapaian akademik. Maka saya dengan ini memohon untuk jawapan saya ini diterima. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Keempat. Kita teruskan lagi sesi bahas terbuka perwakilan pembangkang. Dipersilakan wakil pembangkang untuk memilih dan menerima soalan dari barisan juri kecuali juri kedua. Indah senyumnya manis berseri, saya memilih ketua juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih atas pujian tadi. Sebenarnya yang di sebelah ini lagi berseri ya. Dan tuan-tuan semua pun lagi berseri sebenarnya petang ini ya. Jadi yang berhormat, dengar soalan saya baik-baik ya.
MMI ada tidak menambah, tiada tidak berkurang. Maaf, saya ulang lagi sekali ya. MMI ada tidak menambah, tiada tidak berkurang. Mohon respon yang berhormat. Terima kasih. Baiklah, pasukan yang berhormat akan diberikan 1 minit sebagai persediaan. 1 minit anda bermula dari sekarang. Yang berhormat, masa 1 minit diberikan sudah pun tamat. Dengan ini, Dewan persilakan pembangkang keempat, Yang berhormat Azina binti Abdul Latif untuk menjawab soalan spontan tersebut. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang di-Pertua Dewan, Perwakilan Kerajaan, Pakatan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang kesemuanya. Soalan spontan berbunyi, MMI ada, tidak menambah. Tiada, ada berkurang. Maka jawapan saya pada hari ini, saya cerakinkan kepada dua. MMI ada. Tidak menambah. Menambah apa? Kualiti. Maka pada hari ini apabila skop perbahasan kita bercerita mengenai kualiti PDP, kualiti pengajaran dan pembelajaran, maka kita kena telusuri terlebih dahulu sidang Dewan. Apa itu PDP berkualiti? Maka menurut Sir, PDP berkualiti itu hasil daripada beberapa faktor. Mohon dengarkan. Pertama, kurikulumnya, yakni DSKP. Kedua, psikologi pendidikan. Ketiga, pedagogi khusus. Dan keempat, nilai insaniah. Maka itulah PDP berkualiti. Bagaimana kita hendak merencanakan PDP berkualiti itu adalah melalui guru yang berkualiti. Maka apa kata falsafah pendidikan guru? Falsafah pendidikan guru adalah untuk melahirkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, profesional, sosial, menguasai ilmu dan kemahiran serta amalan keguruan. Maka seseorang guru berkualiti ini perlu mempunyai ciri-ciri dalaman, iaitu peribadi yang seimbang terlebih dahulu. Berkaitan dengan soalan kita, PDP berkualiti bukan sahaja berdasarkan MMI semata-mata. Kita ada dasar yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ada latihan, bengkel, PLC dengan izin Tuan Yang di-Pertua untuk memantapkan kualiti guru, seterusnya memantapkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, yakni PDP itu sendiri. Adakah dijemakan dengan MMI? Tidak, kerana MMI ada, tidak menambah kualiti PDP itu sendiri. Maka jawapan untuk soalan spontan ini konteks yang kedua. Tiada MMI, ada kurangnya. Maka kita perlu meneliti pula apakah permasalahan yang timbul tatkala adanya MMI. MMI tiada, adakah berkurang? Masalah-masalah yang timbul di sekolah, yakni pertama, guru tidak ada di sekolah, yang mana guru menghadiri kursus, mesyuarat, taklimat, seminar, malah guru Yang berhormat. Kedua, guru berada di sekolah tetapi tidak berada dalam kelas. Adakah apabila tidak ada MMI masalah ini berkurang? Ketiga, guru masuk kelas tetapi tidak mengajar. Keempat, pengurusan bilik darjah. Kelima, kesediaan guru melaksanakan pengajaran
dan lain-lain ancaman. Maka apabila kita rumuskan kembali dengan usul perbahasan kita, MMI ini ada kelebihannya. Tetapi adakah menambah kualiti PDP itu? Tidak. Sekadar membantu, bukan jaminan peningkatan ataupun kualiti PDP itu sendiri. Maka saya kira menjawab tuntutan soalan spontan dan memperkukuh kes di barisan pembangkang, maka kita katakan melindungi masa instructional MMI ini tidak menjamin kualiti pembelajaran dan pengajaran. Saya mohon untuk menjawab soalan spontan yang diberikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Pembangkang keempat. Demikianlah tadi hujah-hujah dan jawapan balas debat terbuka daripada kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang. Sekarang tibalah masanya untuk sesi penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat Pembangkang keempat untuk menyampaikan hujah-hujah penggulungan. Tes cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, perwakilan kerajaan, Pakatan Pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang kesemuanya. Bertemu kita dalam arena penggulungan, arena yang saya kira lebih aman, tanpa sebarang celahan ataupun izin laluan. Di saat ribut kehangatan kita berbahas, saya memilih untuk lebih kekal tenang. Maka Tuan Yang di-Pertua, 3 gerak kerja utama saya pada hari ini adalah menyemak pendirian dan hujah perwakilan kerajaan. Kedua, menegaskan pendirian dan hujah Pakatan Pembangkang. Seterusnya, kita akan teliti timbang tara perbahasan. Maka usul berbunyi, MMI menjamin kualiti PDP dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Kita tidak menolak kelebihan MMI ini. Namun, apabila meletakkan MMI itu sebagai satu jaminan melahirkan atau menghasilkan PDP yang berkualiti, maka itu kita perlu menyemak semula portfolio pihak kerajaan. Pada hari ini, pihak kerajaan tidak sekalipun mengaitkan bagaimana dengan pelaksanaan MMI mampu meningkatkan kualiti PDP. Sepatutnya mereka katakan begini, apabila kita melindungi masa instructional, guru boleh mengajar dan menyampaikan input dengan baik mengikut pedagogi serta berkesan, barulah dapat meningkatkan kualiti PDP. Tidak ada dalam Dewan Perdebatan kita pada hari ini. Maka kita semak semula hujah dan pendirian perwakilan kerajaan. Pertama, masa pembelajaran yang berkualiti. Kedua, MMI menjamin kesinambungan pembelajaran murid. Berkualiti dan menjamin kesinambungan pembelajaran murid ini boleh disimpulkan sebagai satu hujah unjuran positif sahaja MMI itu sendiri. Pertama, dikatakan masa pembelajaran berkualiti, tetapi mereka terlupa ada gangguan untuk menjalankan PDP itu sendiri. Gangguan dalaman, kesediaan guru, kesediaan murid, disiplin murid dan 1001 gangguan merencatkan masa pembelajaran. Alangkan proses PDP pun tidak dapat dijalankan, apatah lagi kita ingin menempa pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti. Ini yang kami ragukan. Kedua, tak kala mereka berbicara tentang kesinambungan pembelajaran murid, mereka sendiri yang menyebut tentang guru ganti. Sekiranya ada ancaman atau gangguan dalam MMI, bagaimana guru ganti ini boleh menjamin kesinambungan pembelajaran murid? Adakah guru ganti ini bertauliah, mengikut option atau benar-benar mendokong kepada kurikulumnya, di SKP-nya, psikologi pendidikan, seterusnya boleh menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran? Hujah mereka terlalu simplistik.
permulaan bicara menyebut tentang peningkatan kualiti pembelajaran. Namun, tidak ada satu fakta atau data statistik bagaimana MMI itu meningkatkan kualiti PDP. Maka ayo kita telusuri dua hujah pihak kerajaan yang lebih menjawab tuntutan usul pada hari ini. Beban guru meningkat, MMI tersekat. Pengurusan masa tidak teratur, PDP hancur. Dalam kedua-dua hujah ini kami tampilkan gangguan dalam MMI ini yang mana guru dibebankan dengan beban kerja yang lencap. Kesannya apa? Pengurusan masa untuk masuk ke kelas dan MMI ini tidak teratur. Masuk ke kelas kita terkejar-kejar, murid onar jenuh diajar. Tiba-tiba PDP berkualiti, kita war-war. Maka pertimbangkan semula perbahasan kita pada hari ini, kami memperkukuhkan kes di perwakilan pembangkang atas rasional wujudnya gangguan MMI itu sendiri. Mohon untuk usul dibangkang dan mohon untuk terus membangkang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Perwakilan Pembangkang. Seterusnya, Dewan akan meneruskan sesi penggulungan pihak kerajaan dengan persilakan Yang Berhormat Menteri Keempat untuk menggulung hujah-hujah mereka. Dipersilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi memenuhi kehendak falsafah pendidikan kebangsaan, demi melahirkan anak-anak madani yang pintar, bijak lagi cerdik, kami ingin memartabatkan profesi guru. Kami selaku kerajaan yang prihatin percaya MMI menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran demi kelestarian pendidikan negara. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan kerajaan, pihak pembangkang, seterusnya warga Dewan yang bersidang. Bertemu sekali lagi di arena penggulungan hujah yang cukup tenang. Usul tetap sama, melindungi masa instruksional. MMI menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Dalam sesi penggulungan ini, saya bertanggungjawab membawa amanah rakan-rakan kerajaan bagi melengkapkan perjuangan mengajak warga Dewan menyokong usul pada hari ini, iaitu kami katakan MMI menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran atas rasional, masa yang dilindungi, menguatkan interaksi berkualiti, lantas membawa kejayaan-kejayaan, berteraskan pengajaran dan pembelajaran melalui pencapaian akademik. Dua gerak kerja akan saya lakukan. Pertama, saya akan melakukan rentak dengan membidas kedua-dua hujah pihak pembangkang. Kedua, saya akan merumuskan hujah-hujah kami di pihak kerajaan. Seterusnya, saya akan melakukan timbang tara kes bagi melihat pihak yang mana yang lebih benar, yang lebih boleh dipercayai oleh isi Dewan. Sidang hadirin, pada hari ini pihak pembangkang telah mengukuhkan dua hujah, iaitu pertama, beban guru meningkat, MMI tersekat. Kami bidas, kami katakan beban guru tidak ada kena-mengena atau berkaitan dengan usul kita pada hari ini, iaitu MMI melindungi, menjamin kualiti PNP. Kedua, hujah mereka, pengurusan masa tidak teratur, kualiti pengajaran dan pembelajaran hancur. Kami bidas, kami katakan keberkesanan pengajaran, keberkesanan kepimpinan di sekolah sentiasa cakna dalam menyediakan jadual ganti guru, jadual guru yang padat, pertukaran masa mengajar dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran oleh guru yang terpaksa keluar demi tuntutan tugas rasmi. Maka ini membuktikan pengajaran dan pembelajaran tidak akan hancur. Yang berhormat, yang berhormat, pembangkang ketiga mempertikaikan tentang kualiti itu dan kualiti ini. Namun beliau tidak cakna dengan usul kita, iaitu MMI menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran. Saya ulang yang berhormat. Yang berhormat, pada hari ini kami di pihak kerajaan telah mengemukakan dua usul, dua hujah, iaitu pertama, masa pembelajaran berkualiti, iaitu kami telah buktikan bagaimana masa yang berkualiti digunakan oleh guru yang profesional untuk mengajar dan memastikan pembelajaran berkualiti berlangsung. Yang kedua,
hujah kami. MMI menjamin kesinambungan pembelajaran. Guru boleh mengajar, menghabiskan silibus, mentaksir murid secara holistik dengan adanya MMI yang kita kuatkuasakan. Maka terbukti kualiti pengajaran dan pembelajaran akan terjamin. Sidang hadirin, inilah yang kami katakan MMI menjamin kualiti pengajaran dan pembelajaran atas rasional, masa yang dilindungi, menguatkan interaksi berkualiti, lantas membawa kejayaan-kejayaan, berteraskan pengajaran dan pembelajaran melalui pencapaian akademik. Kami telah lambakkan pelbagai bukti yang berhormat. Sidang hadirin, beralih kepada timbang tarat kes. Pertama, sesi perdebatan pada hari ini kami telah membawa konsep yang cukup jelas dan nyata. Maka kami percaya sidang dewan sudah jelas lagi tersuluh. Ikut rasa binasa, ikut hati mati. Maka ikutlah minda yang waras dalam menyokong usul yang digagaskan oleh pihak kerajaan pada hari ini demi kemakmuran bersama. Sekian, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Demikianlah berakhirnya sesi perbahasan pada peringkat saringan kali ini. Ahli-ahli Yang Berhormat, Dewan dengan ini mengumumkan bahawa Dewan akan ditangguhkan pada jam 5.30 petang. Terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan. Sidang Dewan yang dikasihi, tiada sebarang keputusan yang akan diumumkan untuk sesi ini. Sidang Dewan bersurai. Sekian dan terima kasih.